Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan belajar topik baru, topik yang sebelum ni, iaitu pelajaran pertama. Perkataan yang diakhiri dengan huruf qaf dan kaf. So kita akan belajar satu perkataan tu sama ada kita nak letak huruf qaf ataupun kaf. Apabila dia berakhir dengan huruf K. So kita tak tahu, kita tak kenal pas kita nak letak mana satu, qaf ataupun kaf. Okay. So, okay. Padanan suku kata tertutup konsonan K pada kata jati bahasa Melayu. Okay, maksudnya kita nak, okay, dalam suku kata tertutup. Dalam suku kata tertutup, apabila kita jumpa huruf K di hujung, di belah hujung dan benda tu dan perkataan tu adalah perkataan daripada kata jati bahasa Melayu, so kita akan letak huruf qaf. Okey, muallim ulang balik. Dalam suku kata tertutup konsonan K, konsonan K pada hujung. Dalam kata jati bahasa Melayu kita akan letak huruf qaf. Sekali lagi muallim ulang. Padanan suku kata tertutup konsonan K. Konsonan K ni berada di hujung. Kata jati tu bahasa Melayu kita akan letak huruf qaf. Mesti ada yang masih tak berapa nak faham. So tak apa, kita akan teruskan. Muallim akan bagi contoh. Okey, kita tengok ni. Kita tengok laksa. Macam mana kita nak ejek laksa? Okey. L-A-K. Okey, seperti mana yang kita tahu, K ni dia boleh jadi qaf ataupun kaf. Itu. Okey. Kita baca Baca dan perhatikan pembentukan suku kata tertutup berakhir dengan huruf K. Okey, laksa. So, untuk eja laksa, kita akan letak huruf qaf. Lak. Tengok, lak. Lam qalak. Sa, sin alif sa. Laksa. So, dia tak letak huruf kaf, tapi dia letak huruf qaf. Sebab apa? Sebab dia kata jati bahasa Melayu. Laksa berasal dari bahasa Melayu. Okey, yang kedua iaitu itik. Okay, macam mana kita nak ejek itik? Alif ya i ta ya qaf tik. Itik. Macam tu. So kita akan letak qaf. Kita tak letak kaf. Kita letak qaf sebab kata jati bahasa Melayu dalam suku kata tertutup dan huruf K tu berada di hujung suku kata tertutup. Kita akan letak huruf qaf. Untuk bahasa Melayu je, kata jati bahasa Melayu. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Kocik. Caya qaf. Okey, macam mana kita nak eja kocik? Kita eja ko dulu. Ka waw ko. Ko ni K ni kita akan letak huruf kaf, betul? Sebab dia di awal dan dia bukan suku kata tertutup. Dia di awal. Bila di awal perkataan kita jumpa huruf K, kita akan letak huruf kaf. Kita eja ko dulu. Ka waw ko. Cik. Ca ya qaf cik. Ko cik. So kenapa kita letak qaf? Kerana dia kata jati bahasa Melayu dalam suku kata tertutup dan huruf K ni berada di hujung suku kata. Dia berada di hujung suku kata tertutup. Okey, untuk contoh yang terakhir, bukti. Eja bukti. Ni suku kata tertutup. Bukti ni suku kata tertutup. Ba waw qa buk ta ya ti. Bukti. Bukti. So kita akan letak huruf qaf kerana suku kata tertutup dan dia adalah kata jati bahasa Melayu. So kita akan letak huruf qaf. Apabila kita akan letak huruf qaf. Ingat tu. Seterusnya. Okey, kita pergi dekat lubuk. Macam mana kita nak eja lubuk? Eja lu dulu. Lam waw lu ba wa qaf bu. Lubuk. So kita akan letak huruf qaf kerana suku kata tertutup dan dia adalah kata jati bahasa Melayu.
periksa. Eja per dulu. Pa. Rik, ra, ya, qariq, sa, sin, alif, sa. Periksa. Eja tarik. Ta, alif, ta, ra, ya, qariq, tarik. So kita akan letak huruf qaf. Kita tak letak huruf kaf. Okey, kita tengok macam mana kita nak eja keropok. Dia ada 2 K, betul? Dia ada 2 K. Ingat, dalam apa-apa suku kata, apabila bermula dengan huruf K, kita akan letak K. Muallim ulang balik. Dalam mana-mana suku kata, sama ada suku kata tertutup ataupun suku kata terbuka, apabila ada K di awal, kita akan letak kaf. So kita akan letak sini kaf dan hujung qa. Gitu. So kita eja keropok. Ka, ke, ro, ra, waw, ro, po, pa, waw, qaf, po, keropok. So kita akan letak huruf qaf kerana dia kata jati bahasa Melayu. Okey, kita tengok satu lagi. Batik. Ibu memakai baju batik yang cantik. Ibu memakai baju batik yang cantik. Kita tengok batik. Macam mana je batik? Ba, alif, batik. Ta, ya, qaf, tik, batik. So kita akan letak huruf qaf kat situ. Kerana kata jati bahasa Melayu, kita tak letak ka, kita letak qaf. Kata berjati bahasa Melayu dan dia dalam suku kata tertutup. Batik. Tik ni suku kata tertutup. So kita akan letak qaf. Okey, seterusnya kita kejadian, kita bukti. Kejadian alam, bukti kekuasaan Allah. So macam mana kita nak eja bukti? Ba, waw, qa, buktayati, bukti. Okey, bukti berapa suku kata? Bukti ada 2 suku kata. Bukti. Buk tu suku kata apa? Buk tu suku kata tertutup kerana dia berakhir dengan huruf konsonan. Siapa tak kenal lagi suku kata tertutup, muallim dah bagi tahu dah. Suku kata tertutup maksud dia, muallim dah bagi tahu dah kat setiap kelas. Suku kata tertutup ni macam mana. So kita akan letak kat sini buk. Suku kata tertutup betul, buk. Kita akan letak huruf qaf, bukan kaf. Bukti. Okey, yang seterusnya kita akan eja siksa. Eja sik dulu. Sin, ya, qaf, sik, sa, sin, alif, sa, siksa. Siksa ni macam biasa, dia adalah suku kata tertutup. Dan siksa ni dia berasal daripada bahasa Melayu jati. So kita akan letak huruf qaf. Okey. Laksamana. Laksamana hang tuah merupakan pahlawan Melayu. So macam mana kita nak eja laksamana? Sama ada kita nak letak huruf kaf ataupun qaf. So kalau kita masih keliru, kita kena kenal pasti sama ada laksamana ni dia berasal daripada bahasa Melayu jati ataupun daripada pinjaman bahasa Inggeris. So laksamana ni berasal daripada kata bahasa Melayu jati. So kita akan letak huruf qaf. Laksamana. So berapa suku kata? 4. Laksamana. 4 suku kata. Lak, lam, qa, lak, sa, sin, alif, sa, ma, mim, alif, ma, na, nun je. So kita akan letak huruf qaf sebab dia adalah suku kata tertutup, dan suku kata tertutup ni dia berasal daripada kata bahasa Melayu jati. Okey, seterusnya kita akan eja balik. Kami balik ke kampung pada cuti hari raya. So macam mana eja balik? Ba, alif, ba, lam, ya, qaf, liq, balik. So balik ni pun bahasa Melayu jati. So kita akan letak qaf. Okey.
Tembok. Macam mana kita nak eja tembok? Tembok sekolah dilukis dengan mural yang cantik. Okey, tembok. Ta ya mim temba waw qaf bu. Tembok. So kita akan letak huruf qaf, bukan kaf. Kita akan letak huruf qaf kerana bahasa Melayu jadi. Okey, kita pergi dekat. Okey, tahukah anda kata asal bahasa Melayu yang diakhiri dengan konsonan K suku kata tertutup hendaklah ditulis dengan huruf qaf di dalam ejaan Jawi. So muallim ulang balik. Kata asal bahasa Melayu yang diakhiri dengan konsonan K suku kata tertutup hendaklah ditulis dengan huruf qaf dalam ejaan Jawi. Maksudnya satu perkataan yang berasal dari kata jati bahasa Melayu dan dalam perkataan tu ada suku kata tertutup, dan suku kata tertutup tu dia diakhiri dengan huruf K, jadinya kita akan letak huruf qaf. Boleh ulang balik. Dalam satu perkataan tu, bila ada suku kata tertutup yang mana ada huruf K di hujung, so kita akan letak huruf qaf, bukan kaf. Qaf, sebab dia kata jadi bahasa Melayu dalam suku kata tertutup dan dia berada di akhir, bukan awal. Akhir, bukan awal tapi akhir. Itu dia. Okey, itu saja daripada muallim. Muallim harap semua dapat faham dengan baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bagi pelajar tahun 3, boleh buka buku teks, boleh buka buku aktiviti dan boleh tengok dekat muka surat yang pertama ni. Okey, muallim tahu ramai yang dah siap. Latihan buku aktiviti dan juga latihan di dalam buku teks. So jadinya untuk kali ni latihan sebagai latihan ulang kaji lah. Untuk ulang kaji boleh buat dekat muka surat yang pertama. Muallim tahu semua dah siap, so muallim akan sertakan PDF. Boleh siapkan muka surat yang pertama. Ini je daripada muallim. Dan muka surat seterusnya bagi yang belum siap, boleh siapkan. Nanti bila dah buka sekolah, muallim akan semak. Boleh siapkan sebab kita dah habis silibus. Boleh semak dan sampai je kat sekolah, insya-Allah muallim semak dan kita akan buat ulang kaji lah. Ulang kaji dan kita akan buat persediaan untuk akhir tahun, peperiksaan akhir tahun pula. Okey, itu je muallim nak minta. Nanti muallim akan bagi ni PDF. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.